Okey, baiklah. Sekarang kita nak tengok contoh yang ketiga. Dia kata jadual di bawah menunjukkan nilai X dan Y yang didapati daripada satu uji kaji. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX. Dengan keadaan P dan Q adalah permalar. Okey, so yang ni jadual dia dah beri. Okay, X, Y. Okey, soalan pertama adalah tukarkan persamaan 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX kepada bentuk linear. Okey, kita tengok ni, bentuk ni adalah bentuk tak linear. So, kita kena tukarkan kepada bentuk linear iaitu Y sama dengan MX plus C. Okey, so macam mana kita nak tukarkan? Okey, so kita tengok ni, 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX. Okey. So, kita perlu, okey, yang ni kena jadikan Y lah, tak boleh ada 3. Okey, dan yang ni QX ni kena jadikan Q. Okey, so macam mana kita nak selesaikan? Kita akan bahagikan semua ni dengan 3X. Okey, sini pun bahagi dengan 3X. Ni pun sama, 3X. Okey, so bila dah dapat macam ni, kita perlu potong lah mana yang boleh kita potong. Okey, yang ni kita akan potong dan ni juga 3. Okey, dan akhir sekali kita akan dapat jawapan dia ni. Y per X tolak PX per 3 sama dengan Q per 3. Okey, lepas tu kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadinya Y per X sama dengan, okey, negatif, bawa pergi sebelah kanan akan jadi positif. PX per 3 tolakkan tambahkan dengan Q per 3. Okey, yang ni adalah inilah ketersamaan dalam bentuk linear yang kita dapat. Okey, so kita boleh cakap Y sama dengan PX per 3. Y sama dengan yang ni kita akan bandingkanlah dengan Y sama dengan MX plus C. So, kita akan dapat Y sama dengan Y per X. Okey. So, yang ni P per 3 ni sebagai M Okey. So, M kita sama dengan P per 3. X kita sama dengan X. Okey, C kita sama dengan Q per 3. Okey, so kita akan dapat ni lah. Okey. Ini bagaimana kita nak selesaikan soalan E. Kita tukarkan hubungan tak linear kepada hubungan linear. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan dia. Okey, dia kata plotkan graf XY melawan X dengan menggunakan skala 1 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 1 cm kepada 5 unit pada paksi Y per X. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, so dia nak minta kita tukarkan. Okey, jadual ni dia nak minta kita plotkan graf Y per X melawan X. Okey, so sebelum kita plotkan tu, kita kena bina jadual yang baru. Okey, yang ni adalah X, yang ni silap, sepatutnya kat sini Y per X. Okey, so daripada data yang jadual pertama ni, kita masukkan ke jadual kedua ni. Okey, so ni jadi 1 X kan. X sama dengan X lah. So kita masukkan sahaja 2, 3, 5, 7 dan 9. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, Y bahagi dengan X. Okey, so tengok soalan, Y kita adalah 20, X kita adalah 1. Okey, so kita perlu bahagikan lah. Okey, kita bahagikan nilai ni, Y bahagi X. Okey, so 20 bahagi 1, kita akan dapat bawah ni 20. Okey, lepas tu kat sini 34 pula bahagi 2. 34 bahagi 2, kita akan dapat 17. Okey, dan seterusnya lah. 48 bahagi 3, 16. Okey, 60 bahagi 5, 12. 63 bahagi 7, 9. 36 bahagi 9,
4. Okey, so kita akan dapat macam ni dalam jadual. Okey, bila kita dah dapat jadual yang baru, kita perlu plotkan graf yang graf menggunakan jadual yang baru ni lah. Okey, so saya akan plotkan. Okay, yang pertama, bina dulu paksi X dan paksi Y. So, saya akan bina kat sini. Okay, selepas tu kita akan bina paksi X pula. Okey, jangan lupa labelkan paksi X dan paksi Y. Okey, kalau kita lihat kat sini, okey, ni adalah X. Okey, yang ni adalah Y bahagi X. Okey, bila kita dah dapat macam ni, okey, jangan lupa tulis dia punya skala. Okey, skala pada paksi X 1 cm kepada 2 unit. So, kat sini akan ada 2, 4, 6, 8, 10. Okey, untuk paksi Y pula, Y per X dia kata 1 cm kepada 5 unit. So, yang ni 5, 10, 15, 20. Sini 25. Okey, bila kita dah label macam ni, okey, kita dah boleh plotkan lah graf kita. Okey, so yang ni okey, sekejap saya pilih warna hijau. Okey, so X sama dengan 1, Y sama dengan 20. X1, Y 20. So, kat sini lah. Okey, yang kedua, X2, Y 17. X2, Y 17. 17 kat sini. 15, 16, 17. So, kat sini yang ketiga adalah X3, Y 16. X3, Y 16. 16 kat sini. Yang keempat adalah X5, Y 12. X5, Y 12. Okey. Yang kelima adalah X7, Y 9. 7, 9. Okey, lepas tu 9 dengan 4. Okey, bila kita dah labelkan, okey, kita perlulah cari garis penyuaian terbaik. Okey, untuk cari garis penyuaian terbaik, kena seimbangkan lah. Okey, so kita akan keluarkan pembaris. Okey, saya akan buat ni lah garis lurus kat sini. Okey, so kita lihat kat sini, kita dah berjaya melukis ni lah suatu garis penyuaian terbaik. Okey, di mana ada dua titik yang tak kena di bahagian bawah dan atas. So seimbang lah. Yang ni garis yang awak akan dapat. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, baiklah, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata daripada graf cari nilai P dan Q. Okey, tadi kita dapat nilai persamaan linear yang terhasil adalah Y per X sama dengan P per 3 X tambah Q per 3. Okey, yang ni kita dapat daripada soalan tadi lah. Okey, so daripada sini kita nak cari nilai P dan Q. Okey, so macam mana kita nak cari? Okey, kita tahu bahawa P per 3 ni adalah M. Okey, dan Q per 3 ni adalah C. Okey, so M adalah kecerunan. Jadinya kita perlu bandingkan dengan kecerunan dalam graf dengan P per 3. Okey, so M sama dengan P per 3. Okey, so M ni adalah kecerunan. So kita ambil titik yang kena garisan pada graf.
untuk kita bandingkan dengan P per 3. Okey, so saya ambil kat sini adalah X dia sama dengan 1, Y sama dengan 20. Okey, dan saya ambil titik ni pula, X dia sama dengan 5, Y dia sama dengan 12. Okey, so saya akan ni lah gunakan formula kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1 sama dengan P per 3. Okey, so Y2 kita adalah 12 tolak, okay, Y1 kita adalah 20, okay, per X2 kita adalah 5 dan X1 kita adalah 1 sama dengan P per 3. So daripada nilai sini saya dah tolakkan, saya akan dapat negatif 8 per 4, okay, sama dengan P per 3. Okay, saya bawa pergi sini Okay, so kat sini kita akan dapat negatif 8 bahagi 4, kita akan dapat negatif 2, okay, P per 3. Okey, ni saya akan tukar. Okey, negatif 2 darab dengan 3, kita akan dapat, okey, P sama dengan negatif 6. Okey, yang ni jawapan akhir kita lah. Kita dapat P sama dengan negatif 6. Okey, yang ni untuk nilai P. Okey, bagaimana pula kita nak cari nilai Q? Okey, kita tahu bahawa Q ni adalah C, iaitu paksi Y. Okey, kita tengok manakah nilai paksi Y kita pada graf. Okey, kita tengok kat sini. Okey, nilai dia kat sini, betul tak? Garis lurus yang kena pada paksi Y. Okey, iaitu nilai dia adalah 22. Okey, kat sini adalah 22. Okey, so kita perlu bandingkan. Okey, so saya buat nombor 2 kat sini. Q per 3 sama dengan 22. Okey, so Q sama dengan 3 darab 22 sama dengan 66. Okey, ini adalah nilai yang kita dapat. Okey, yang ini untuk soalan pertama. Okey, yang ini adalah penyelesaian untuk soalan kedua. Okey, baiklah, kita nak tengok yang terakhir, iaitu 6.3, iaitu aplikasi hukum linear. Iaitu bagaimanakah cara menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum linear. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey, so sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, okay, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu mengetahui strategi penyelesaian masalah. Okey, untuk strategi penyelesaian masalah adalah, yang pertama adalah awak perlu memahami masalah. Okey, memahami masalah, kita kena tahulah apa soalan tu minta. Okey, seterusnya kita perlu merancang strategi. Okey, merancang strategi. Okey, formula apa yang perlu kita gunakan? Okey, kalau dalam hukum linear ni ada formula yang kita perlu gunakan, iaitu persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C dan formula kecerunan, iaitu M lah. Okey, seterusnya melaksanakan strategi. Melaksanakan strategi ni kita akan buat jalan kerja penyelesaian kepada soalan tersebut. Okey, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ni kita semaklah sama ada jawapan yang diberikan kita adalah betul ataupun salah. Okey, so mari kita tengok contoh soalan. Okey, kalau awak tengok kat sini soalan dia kata, okey, suatu eksperimen telah dijalankan untuk mengetahui kesan tumbesaran bagi sejenis tumbuhan terhadap kepekatan suatu hormon. Bacaan nilai daripada eksperimen tersebut telah dicatatkan dalam jadual di bawah. Tumbesaran tumbuhan itu dan kepekatan hormon dihubungkan oleh persamaan P sama dengan 180 tambah dengan RK tolak dengan SK kuasa 2 dengan R dan S adalah per malar. Okey, R dengan S ni per malar, maksudnya adalah nombor lah.
Yang ni jadual diberi kepekatan hormon per juta. K tu besaran hormon. Dengan P. Soalan pertama, plot graf P tolak dengan 180 per K melawan K dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyesuaian terbaik. Dia nak graf ni. P tolak dengan 180 bahagi dengan K melawan K. So kita perlu ni lah, tukarkanlah nilai dia. Maksudnya, kita perlu buat jadual yang baru. Untuk buat jadual yang baru, sebelum tu, kita perlu gunakan persamaan ni. Kita tengok persamaan ni bukan dalam bentuk hubungan linear. So kita perlu tukarkan persamaan ni kepada persamaan linear. Bagaimana kita nak tukar? Macam sebelum ni lah saya ajar awak. Kalau kita tengok dekat soalan ni, P sama dengan 180 tambah RK tolak SK kuasa 2. So dia akan bahagikan semua ni dengan K. Dia akan bahagikan dengan K. So bila dia bahagikan dengan K, kita akan dapat, yang ni dia bahagikan dengan K lah. Kita akan dapat, kita akan hapuskan lah yang ni. Ni boleh hapuskan. Yang ni K. So kita akan dapat P tolak 180 per K sama dengan R tolak SK. So kita akan dapat ni. So seterusnya kita perlu susunkah? Kita perlu susun dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. So kat sini P tolak 180 bahagi dengan K sama dengan SK tambah R. So daripada sini kita tahulah di mana Y dia adalah ni. Ni adalah nilai Y dia. S ni adalah M dia. K adalah X dia. Dan R ni adalah nilai C. So kita dah dapat dah bentuk. So seterusnya apa yang perlu kita buat adalah kita bina jadual. Jom kita tengok. So kalau awak tengok kat sini, kita akan bina jadual melalui perbandingan Y sama dengan P tolak 180 per K. X sama dengan K, M sama dengan negatif S dan C sama dengan R. Kita bandingkanlah. Daripada jadual pertama tadi, kita masukkan nilai K 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Lepas tu masukkanlah, gantikan dengan P ni. So kita akan dapat nilai ni lah. So bila awak dah bina jadual yang baru, seterusnya apa yang perlu awak buat macam biasalah. Kita perlu buat graf sebab soalan minta graf kan. So graf kita, X adalah K, Y dia nilai ni lah P tolak dengan 180 per K. Lepas tu gunakan skala yang diberikan. Dia minta kita buat skala, ikutlah skala yang diberi. Seterusnya perlu plotkan dan buat garis penyuaian terbaik. Kalau kita lihat kat sini, garis penyuaian terbaik yang kita telah hasilkan, hanya ada satu titik sahaja yang tak kena. Ini kita dah selesaikan lah untuk soalan pertama. Seterusnya kita tengok soalan seterusnya dia minta apa. Soalan seterusnya, soalan B, dia kata daripada graf hitung nilai R dan S. So ni graf yang diberi, dia nak nilai R dan S. So tadi kita dapat ketaksamaan linear yang kita peroleh adalah yang tadi kita peroleh ni. Apa nilai dia? P tolakkan dengan 180 per K sama dengan negatif S K tambah R. Ini kita dapat tadi kan, daripada soalan pertama ni. So untuk jawab soalan B, dia nak nilai R dan S.
Okey. So, untuk cari nilai R dan S, kita tengok. S kita adalah apa? S kita adalah kecerunan M. Kan? Kita dah bandingkan. Y sama dengan MX plus C. Okey. Dan R kita adalah C. Okey. So, kita perlu cari M ni. S ni sama dengan M, kecerunan. Okey. So, negatif S sama dengan, okey, awak carilah mana-mana titik. Macam sebelum ni saya ajar. Okey, kalau macam ni, dicari X sama dengan 10, Y sama dengan negatif 4. Okey, inilah dia cari kat titik ni. X sama dengan 10, Y sama dengan negatif 4. Okey, lepas tu kita tengok yang seterusnya. X sama dengan 0, Y sama dengan 1/6. Maksudnya kat sini lah. X sama dengan 0, Y sama dengan 1/6. Okey. So, dia perlu tolakkan lah. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 kat sini. Okay, so kita dapat negatif S sama dengan negatif 0.56. Okey, so S sama dengan 0.56. Okey, yang ni untuk S. Okey, untuk C pula. C adalah pintasan Y. Okey, so kita tengok dekat soalan pintasan Y kita. Okey, garis lurus yang memintas paksi Y. So kat sinilah 1/6. Okey, so R kita sama dengan 1/6. Okey, ni bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Okey, baiklah. Hari sekali kita perlu membuat kesimpulan, iaitu kita nak tengok sama ada jawapan yang kita buat adalah betul ataupun salah. Okey, macam mana nak buat kesimpulan ni? Okey, kita ambil persamaan hubungan yang tak linear yang pertama diberi tadi. Iaitu P sama dengan, okey, saya akan buat kesimpulan kat sini. Okey, kita tengok P sama dengan 180 tambah RK tolak SK kuasa 2. Yang ni. Okey, saya akan masukkan nilai R, S yang kita dapat tadi dan masukkan nilai K. Okey, kalau kita tengok kat sini, K sama dengan 1, P kita akan dapat 181. Okey, nilai S tadi yang kita peroleh adalah S sama dengan 0.56 dan R sama dengan 1/6. Okey, so saya akan masukkan nilai dia. P sama dengan 180 tambah, okey, R K tolak SK kuasa 2. Okey, P sama dengan 180 tambah R kita dapat 1/6K tolak S kita dapat 0.56 KK kuasa 2. Okey, saya akan masukkan nilai K. Saya tengok dapat tak nilai P. Okey, P sama dengan 180 tambah 1/6. K kita adalah 1 tolak 0.56 K 1 kuasa 2. 180 tambah 1/6 tolak 0.56. Okey, so kita akan dapat 181/04. Okey, di mana nilai ni sama dengan 181, menghampiri. Okey, so daripada sini kita dapat tengok K sama dengan 1, P sama dengan 181. So daripada sini kita dah berjaya membuktikan bahawa nilai R dengan S yang kita peroleh ini adalah betul. Okey, kita tengok. Okey, nilai terakhir yang kita peroleh ni adalah betul lah. Okey, nilai R dengan S kita adalah betul sebab kita peroleh balik jumlah P apabila kita masukkan nilai K.